Mula-mulanya saya ingin menyatakan kekecewaan saya terhadap kerajaan dan khususnya Kementerian Wilayah Persekutuan dalam soal pengambil alihan tanah Kampung Sungai Baru, Kamu Baru. Perkara ini telah lama dibincang dan dirunding dan kelihatan bahawa kerajaan masih lagi berat di sebelah pemaju, di mana akhirnya tawaran yang telah disampaikan kepada pemilik ialah hanya sekadar dalam 500-550 ringgit sekaki persegi. Dan hujah yang diberi ialah inilah penilaian yang diberikan oleh pihak JPPH dan ditambah 15% oleh pihak Jabatan Tanah. Ini merupakan harga dan nilai yang jauh lebih rendah daripada apa yang telah ditawarkan oleh JPPH bagi tanah Kampung Baru yang Malay Agricultural Settlement, Malay Agricultural Settlement yang mempunyai berbagai sekatan. Semasa saya Menteri Wilayah Persekutuan, penilaian yang telah diberikan oleh pihak JPPH adalah di antara RM650 sekaki persegi hingga RM850 sekaki persegi, bergantung kepada sama ada berada di lapis pertama, lapis kedua ataupun lapis ketiga. Range itu yang paling rendah sekalipun adalah lebih daripada apa yang ditawarkan oleh pihak kerajaan sekarang ini ataupun oleh pihak jabatan yang terlibat sekarang ini kepada pemilik-pemilik Kampung Sungai Baru yang merupakan tanah yang leasehold tanpa sekatan. Tanah Malay Agricultural Settlement iaitu tanah Kampung Baru berbagai sekatan. Mesti dimiliki oleh orang Melayu, tak boleh diduduki oleh orang Melayu dan sebagainya. Tetapi tanah Kampung Sungai Baru adalah leasehold tanpa sekatan. Ianya boleh dibeli dan dijual oleh sesiapa warga rakyat, bukan warga rakyat, jenis yang leasehold, tapi nilai harga adalah jauh kurang daripada apa yang ditawarkan ataupun yang dinilaikan oleh JPPH terhadap tanah MAS ataupun Malay Agricultural Settlement yang disebutkan tadi. Dan kita telah lihat bahawa ada juga penilaian yang dibuat oleh pihak swasta, golongan penilai profesional yang telah meletakkan nilai tanah sebagai RM1,500 hingga RM2,000 sekaki persegi. Tetapi penilaian swasta ini tidak diguna pakai dan mereka ingin memaksa pemilik menerima harga yang pemilik tak nak terima. Akhirnya digunakan akta pengambilan tanah dan akhirnya isu ini akan dibawa ke mahkamah. Kita tahu bahawa untuk nak pergi ke mahkamah, semua pemilik kena bayar deposit. Dan mungkin harapan daripada pihak pemaju, pihak kerajaan yang bersebelah, yang menyokong pemaju ini ialah bahawa pemilik-pemilik ini tidak akan ada duit untuk nak bayar deposit untuk nak bawa ke mahkamah. Kerana dibenarkan kalau tak setuju dengan penilaian yang ditetapkan, maka boleh dicabar di mahkamah. Hanya setiap seorang kena letak deposit sebanyak RM3,000. Dan bagi tanah-tanah yang mempunyai lebih daripada satu nama, dikatakan setiap satu penama itu kena letak RM3,000. Maknanya kalau ada 5 penama, maka RM15,000. RM3,000 bagi setiap seorang, 5 nama itu semua kena bayar RM3,000. Mungkin ini merupakan taktik dan harapan bahawa bila nak bawa ke mahkamah, maka pemilik tidak mempunyai keupayaan kewangan untuk membayar deposit dan sebagainya. Saya sebagai ahli parlimen walaupun di Shah Alam dan mantan Menteri Wilayah akan berusaha untuk menentukan
bahawa deposit ini akan dibayar dan kes ini dibawa untuk dibicara. Ya, dan kita harap bahawa dalam tempoh menunggu perbicaraan, maka pihak kerajaan tidak akan bertindak. Ya. Saya tidak faham mengapa kerajaan begitu gairah untuk nak menyokong pihak pemaju. Ya. Dan ini merupakan satu keadaan yang menimbulkan banyak tanda tanya. Ya. Sama ada mereka telah kautim dengan pihak kerajaan ataupun sebagainya, kerana tiada alasan yang munasabah yang diberikan untuk memungkinkan sikap yang ditunjukkan oleh kerajaan, khususnya Kementerian Wilayah, yang begitu berat sebelah. Rumah-rumah tak akan diberikan apa-apa pampasan. Tanah, yang nilai yang diberi adalah nilai tanah semata-mata. Rumah-rumah dikatakan dibina tanpa pelan lah, tanpa inilah, tanpa itulah dan sebagainya. Macam-macam punya alasan, mereka tidak akan diberikan apa-apa pampasan untuk rumah-rumah yang telah dibina. Jauh berbeza dengan apa yang telah kita laksanakan semasa kita kerajaan, di mana kita melihat ini satu peluang untuk kita membantu orang Melayu yang ada pemilikan di Kampung Baru. Kita berikan nilai tanah yang munasabah dan adil, dan pada masa yang sama kita menjanjikan bahawa sekiranya ianya dipersetujui, maka bangunan-bangunan yang telah dibina di atas tanah-tanah itu juga akan dinilai dan diberi pampasan. Tapi kerajaan yang ada sekarang ini kelihatan kerajaan yang mementingkan kepentingan pemaju semata-mata dan sanggup menggadaikan dan mengorbankan orang Melayu sendiri. Walaupun kerajaan ini dikatakan kerajaan Melayu Islam, tapi dia sanggup menggadaikan kepentingan dan hak orang-orang Melayu yang sekarang ini merupakan pemilik di Kampung Sungai Baru untuk nak dapatkan agenda pembangunan yang telah mereka tetapkan untuk diri mereka. Saya mengharapkan sekali lagi ada campur tangan secara dan keadilan kepada menentang kezaliman yang ingin mereka laksanakan bersama. Itu saya harap bahawa pihak kerajaan nilai balik kenapa nilai tanah daripada 650 hingga 850 pada zaman saya sebagai Menteri Wilayah dapat diturunkan kepada hanya RM500 sekaki persegi. Tempoh yang diberi untuk mereka keluar adalah, kalau tak silap saya, sampai hujung bulan ini sahaja. Dan ini merupakan satu perkara yang tak boleh diterima, dan kita juga akan mengambil tindakan undang-undang untuk menghalang penguatkuasaan pemindahan yang ingin dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan. Kita akan nilai peguam-peguam yang mempunyai kemahiran dalam bidang ini. Dah ada beberapa peguam-peguam yang telah menawarkan khidmat mereka dengan charge yang minima, tapi yang terpenting pada awalnya ialah pembayaran deposit RM3,000 setiap seorang untuk membawa kes ini ke mahkamah. Kita tak boleh membenarkan tindakan ini dilakukan tanpa kita lawan dengan sepenuhnya lah. Dia bila dia dah keluar dia punya akta gunakan akta itu, hanya saya difahamkan bahawa surat borang tertentu tu belum lagi dikeluarkan kepada pemilik-pemilik yang duduk di kawasan teres itu. Tapi bila keluar borang itu dengan dia punya tarikh yang resmi lah, bila kena dikosongkan. Tapi setakat ini borang itu belum dikeluarkan lagi, sefaham saya, dan oleh kerana ada kononnya nak dibuatkan rundingan package harmoni lah, apalah dan sebagainya, tetapi akhirnya semua telah menghampakan, tidak ada perubahan dari segi nilai, dan penilaian swasta itu langsung tidak diambil kira. So tempoh yang diberikan secara lisan saya difahamkan hampir sampai ujung bulan ini, sekadar itu. Tetapi yang secara bertulis belum lagi diterima. Ada dia punya borang apa yang dia sebutlah, dia nak tunggu borang yang
memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir keluar pemilik-pemilik daripada rumah-rumah mereka. Ya. Tak ada masalah bagi kita untuk bekerjasama dengan semua pihak yang inginkan keadilan bagi pemilik-pemilik itu. Ya, kalau sama ada daripada pejuang ke, daripada muda ke, daripada keadilan ke, daripada DAP sekalipun, kalau nak bantu membela nasib orang Melayu yang sedang ditindas oleh Parti Melayu Islam ni, kita tak ada masalah. Ya. Dia kena letak deposit RM3,000. Dia kena bayar. Itu memang peraturan mahkamah. Kalau kita nak bantah dan sebagainya, kita kena letak duit tu. So kalau dia orang tak boleh mendahului ataupun tidak boleh dapatkan kewangan itu, maka kita sanggup dahulukan, ya, sebagai satu sumbangan sehingga kes itu selesai. Kita harap bahawa deposit itu akan dipulangkan, kita akan dapat balik. Ataupun kalau kes menang, maka dia orang akan bayar balik juga dengan wang diperolehi daripada penilaian yang baru. Saya cukup yakin bahawa sekiranya ianya dibawa ke mahkamah, maka penilaian yang adil akan dapat kita capai, dan semua pemilik akan mendapat satu keputusan yang jauh lebih adil lah. Ya. Kerana dalam penilaian yang dibuat oleh pihak swasta, dia telah bagi banyak kes-kes. Ya, ada yang pemilik yang bukan Melayu, yang bukan di kawasan Kampung Sungai Baru tapi tak jauh daripadanya, yang mana mereka telah menjual tanah yang milik mereka dengan harga yang jauh lebih tinggi. Ya, yang seperti mana yang disebut oleh penilai itu, di antara RM1,500 hingga RM2,000 sekaki persegi. Ya. Memang ini kalau dibeli dengan harga yang seperti mana yang ditetapkan, pemaju itu akan untung besar. Pemaju akan untung besar. Ya. Kenapa pihak kerajaan nak pemaju ni untung besar? Ya. Ada komisen ke apa? Ya. Ni kita tak tahu, ya. Kita tak tahu, ya. Tetapi tak logik. Ya. Tindakan menyokong tawaran harga yang terlalu rendah tidak logik. Ya. Dan penilaian yang dibuat oleh JPPH, minta maaf, bercanggah dengan penilaian yang lebih awal yang dibuat semasa saya Menteri Wilayah bagi tanah Malay Agricultural Settlement yang penuh sekatan. Ya. Tapi diberikan tawaran ataupun penilaian sebanyak 650 hingga 850 kalau bergantung pada lapisan. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Ni yang Kampung Sungai Baru ni betul-betul kat tepi, ya, highway itu yang seberang Saloma Link itu dah KLCC. Ya, maka ianya merupakan di tempat yang amat strategik. Boleh dikatakan di lapisan yang pertama, ya, yang perlu diberikan paling kurang pun kalau ikut yang penilaian dulu 850 untuk tanah emas. Ni bukan tanah emas, ni tanah leasehold yang tak ada sekatan. Ya, sepatutnya memang seperti mana yang dinyatakan, paling kurang pun lah di antara RM1,500 hingga RM2,000 sekaki persegi. Dalam proses. Ya, kalau kita bawa kes ni dan kita file injunction dan sebagainya, kita boleh halang insya-Allah. Ya. Kedua yang menjadi pertikaian ialah kenapa masa zaman saya sebagai Menteri Wilayah penilaiannya berbeza dan lebih tinggi bagi tanah Kampung Baru yang ada berbagai kesekatan. Ya, ada laporannya yang mengatakan 650 hingga 850. Ya, 650 tu yang mana yang tanah yang kat tengah-tengah tu, yang lapis ketiga. Tapi ini lapis pertama. Ya, dan bukan ada sekatan. So banyak persoalan yang boleh ditimbulkan dan akan ditimbulkan, dan kita akan bantu pemilik untuk bawa ke mahkamah, dan kita akan tentukan bahawa mereka akan dapat satu penilaian yang lebih adil, dan kita akan cuba untuk halang projek itu dilaksanakan dan dijalankan sehingga isu ini dapat diselesaikan dengan baik. Ya, so saya minta pihak Menteri Wilayah, pihak pemaju, jangan cuba nak bulldoze. Ya, kalau perlu kita lawan, kita akan lawan. Ya, dan kalau ianya mula kita lawan, ianya akan menyebabkan projek kamu ditunda dengan lebih lama lagi sehingga selesai di mahkamah. Ya. So for your own benefit, untuk kebaikan kamu sendiri, cubalah cari penyelesaian yang terbaik di mana diberikan tawaran yang lebih adil pada pemilik-pemilik. Ya. Dan saya harap bahawa Parti UMNO yang kononnya nak memperjuangkan Melayu,
parti Islam PAS yang kononnya nak perjuangkan keadilan untuk semua dan sebagainya, mereka harus bersuara dan tidak mendiamkan diri dan melepaskan tangan. Ya, mereka merupakan a major disappointment. Ya. Ada apa-apa cerita tak pasal laporan SPRM yang dibuat oleh penduduk, oleh parti, penyumbang, apa semua? Macam saja. Setakat ini tidak ada, dan kita nampak bahawa SPRM ini pun sekarang ini di bawah zaman Barisan Nasional dan Perikatan Nasional pun nampak macam seolah-olah priorities mereka adalah berbeza. Sedangkan benda ni bagi kami menampakkan issues ya yang banyak yang perlu diberikan jawapan, tetapi mereka tidak lagi bertindak terhadap laporan-laporan yang setakat mana yang kita tahulah, tetapi yang berhubung dengan KLFA laju pula dia bertindak. Itu pun satu kehairanan. Ya. Okay. Saya tak dapat bersama dengan mereka hari itu kerana saya berada di Pantai Timur, kerana kita ada program parti kita di sana. Tetapi saya nak menyatakan kebersamaan dengan semua pemilik, dan saya akan bersama mereka lah dalam menghadapi ancaman yang mereka hadapi sekarang ini. Okay. Tapi itu tak silap, penduduk ada buat laporan ke SPRM. Ya, itulah, tak ada apa-apa. Tak ada, setakat ini kita tak dengar apa-apa. Walaupun disebut bahawa mereka akan siasat, tetapi tidak ada. Pasal yang paling menyerlah, yang menimbulkan tanda tanya ialah kenapa pada zaman saya penilaiannya lebih tinggi bagi tanah emas, ya, dan sekarang ini penilaiannya jauh lebih rendah daripada tanah emas itu, ya. Dan ada yang memberikan alasan itu penilaian yang lama, ya. Maknanya penilaian pada zaman PH nilai tanah lebih tinggi. Sejak masuk UMNO dengan Perikatan Nasional ni menjadi kerajaan, nilai tanah yang dimiliki oleh orang Melayu khususnya merudum, ya. Kerana kerajaan ambil tindakan ini, orang Melayu akan terima kerana ni kerajaan Melayu Islam mungkin, ya. Lalu beri harga yang murah pun tak apa, ya. Sepatutnya harga tanah semakin naik, ya. Tapi lebih-lebih lagi pula bawah kerajaan Melayu Islam yang sepatutnya nak membela kepentingan orang Melayu Islam, orang yang dah duduk dah 60 tahun lebih, ya, di tempat itu, tetapi kamu mengabaikan kepentingan mereka. Apa maju sekarang masa nilai tanah tinggi dia tak apa yang murah kan? Ya, pasal dia boleh kautim, nampak gaya boleh kautim dengan kerajaan sehingga kerajaan sanggup gunakan akta pengambilan tanah, ya. So maknanya bila kerajaan berpihak kepada pemaju dan tidak berpihak kepada rakyat jelata yang lemah, inilah masanya pemaju boleh mengambil kesempatan. Dan inilah apa yang kita lihat sedang berlaku. Ya. Okay. Dan pemaju ni mungkinlah bagi orang nampak ni pemaju Melayu, ya, yang datang pun muka Melayu, tapi sebenarnya ianya bukan owner yang sebenar, ya. Dia proxy saja, anak syarikat kepada Ritzi ke apa ke, yang tapi sebenarnya yang pemajunya adalah pemaju yang sama untuk kawasan lembah pantai tu, Kampung Kerinci tu, yang nama pemaju tu saya pun dah lupa, tapi dia memang bukanlah syarikat Bumi Putra ke dan sebagainya. Okay. So I just want to record my stand and my commitment to be with the pemilik. Kita just highlight your readiness to work along with other parties. And also to along with other parties. Yang parti-parti yang kononnya parti Melayu dan parti Islam ni sepatutnya mereka in the forefront, tetapi nampak gaya mereka tak ambil kisah dah tentang kesusahan rakyat.